Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna binti Muhammad Noh. Hari ini saya akan membentangkan tentang assignment saya yang bertajuk tokoh-tokoh dalam bidang kimia, di mana saya telah memilih Jabir Ahayyan sebagai tokoh serta artikel review saya yang bertajuk Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan yang merupakan karya Abdul Karim. Okey, baiklah, daripada assignment saya iaitu Jabir Ahayyan. Dalam isi kandungannya yang pertama yang merupakan pengenalan. Pengenalan ini diceritakan secara ringkas tentang biodata beliau. Yang kedua adalah isi dan kesannya serta sumbangan beliau, di mana adalah penerangan secara ringkas tentang idea dan kesan ke atasnya serta sumbangan beliau selama dalam kehidupan beliau. Dan isi yang ketiga merupakan idea dan kesannya serta sumbangannya, iaitu ini adalah sambungan daripada isi kedua tadi. Dan yang keempat merupakan kontroversi serta pandangan orang lain terhadap beliau, di mana beberapa pandangan sepanjang beliau hidup sehinggalah ke hari terakhir beliau sebelum beliau meninggal dunia. Okey, isi yang pertama iaitu pengenalan. Pengenalan merupakan biodata ringkas Jabir Ahayyan. Okey, baiklah. Jabir Ahayyan atau nama sebenar beliau adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Azdi. Beliau telah dilahirkan pada 103 Hijrah sekitar abad ke-7, di mana itu merupakan sekitar tahun 721 Masihi. Dan tempat lahir beliau adalah di Tus, Khorasan, Iran. Nama bapa beliau merupakan Al-Hayyan bin Abdullah Al-Azdi dan bapa beliau merupakan seorang ahli kimia. Jabir Ahayyan tertarik terhadap kimia kerana pekerjaan bapanya itu, dan pada awalnya mereka menetap di Khorasan, Iran, tetapi telah berpindah ke Yaman setelah kematian bapanya. Dan mereka berketurunan daripada suku As dari Arabia Selatan tetapi menetap di Kufah. Pekerjaan Jabir Ahayyan merupakan seorang pakar perubatan serta ahli kimia, dan beliau telah diberi gelaran kerana kehebatannya dalam bidang kimia. Beliau telah mendapat gelaran iaitu ahli kimia ataupun bapa kimia pada seluruh dunia, di mana beliau merupakan orang pertama yang telah mengkaji serta memperkenalkan dan mengembangkan ilmu kimia ini. Dan beliau juga mendapat gelaran Kabir yang dipetik daripada namanya itu sendiri, iaitu gelar ini diberi oleh ahli-ahli ilmuwan Inggeris selepas zamannya. Dan beliau juga, pendidikan yang beliau dapat adalah daripada beberapa orang guru, di mana antaranya Ja'far Ash-Shadiq, iaitu Imam Syiah yang ke-6 adalah berguru beliau, serta Uda Al-Himar, Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah serta keluarga Barmaki. Dan beliau meninggal dunia pada 815 Masihi, iaitu ketika beliau berusia 94 tahun. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah mendapat perintah berkurung seumur hidup atas kontroversi antara keluarga Barmaki serta khalifah pada zaman itu. Okey, baiklah, yang seterusnya adalah isi yang kedua, di mana ia merupakan idea dan kesannya serta sumbangan. Ini adalah penerangan ringkas tentang idea dan kesan ke atasnya serta sumbangan Jabir Ahayyan sepanjang kehidupan beliau. Okey, baiklah. Jadi isi yang pertama merupakan teori dan pembahagian sains, di mana beliau telah mewujudkan teori serta membahagikan sains kepada dua bahagian, iaitu teori beliau wujudkan adalah mengikut teori Aristotle yang berasal daripada 4 elemen alam, iaitu api, air, bumi dan udara. Iaitu contohnya beliau telah menerangkan elemen-elemen ini, iaitu dengan menggunakan contoh panas, sejuk, kering dan basah, iaitu panas merupakan hararah, sejuk adalah burudah, kering merupakan yabusah serta basah merupakan ratubah. Dan dua pembahagian sains yang telah beliau bahagikan adalah sains keagamaan dan sains bumi. Serta yang kedua adalah beliau memperkenalkan konsep baru, iaitu prinsip keseimbangan, iaitu Al-Mizan. Al-Mizan. Prinsip keseimbangan ini telah digunakan sehingga pada masa ini, dan daripada konsep inilah
penimbang telah pun dicipta untuk menimbang komponen yang beratnya 6.48 kali ganda lebih ringan daripada 1 kilogram. Dan konsep ini telah digunakan sehingga sekarang, sehingga ada sesetengah ilmuwan yang menganggap konsep ini, konsep keseimbangan ini bukan datang daripada Cabir Ahayyan tetapi daripada ilmuwan yang lain. Tetapi pada awalnya asalnya adalah daripada idea Cabir Ahayyan itu sendiri. Dan prinsip ini juga diguna pakai dalam mengembangkan kimia sehingga pada zaman ini. Dan seterusnya adalah istilah sains daripada perkataan Arab. Sebagai contoh, beliau telah mewujudkan istilah sains iaitu alkali yang merupakan perkataan Arab, dan istilah itu telah diguna pakai sehingga kini, dan juga dia juga wujud dalam buku-buku bagi pelajar-pelajar di sekolah serta di universiti. Dan seterusnya adalah menggunakan lebih daripada 20 alatan kimia asas. Alatan kimia asas pada awalnya telah wujud pada zaman Yunani lagi, dan alatan ini telah diguna pakai oleh Cabir Ahayyan untuk membuat eksperimen, iaitu pada awalnya beliau telah membuat eksperimen penyulingan air, dan beliau telah menggunakan beberapa alatan asas, dan cara serta eksperimen yang digunakan oleh beliau itu telah diikuti sehingga zaman ini, dan penggunaan alatan asas itu adalah alatan Ritot dan Alembik. Seterusnya adalah mempelajari bidang ilmu lain. Beliau banyak mempelajari bidang ilmu lain, bukan sahaja kimia, tetapi beliau juga telah mempelajari contoh ilmu perubatan, muzik, falsafah. Itu juga adalah dalam bidang-bidang yang beliau pelajari selain daripada kimia, sehingga beliau daripada ilmu yang beliau kaji itu telah wujudnya pelbagai benda baru seperti ubat-ubatan. Beliau telah mempelajari ilmu kimia, malah beliau juga mempelajari bidang perubatan. Jadi daripada situ beliau dapat mencipta ubat-ubatan, tidak kira ubat-ubatan dalaman ataupun ubat-ubatan luaran. Contohnya macam ubat-ubatan dalaman tu seperti yang kita makan, pil macam tu, ataupun cecair tu. Ubatan luaran seperti ubat sapuan itu. Jadi selain itu beliau juga membuat pembahagian ilmu, serta beliau juga menggunakan beberapa metod untuk dalam mengkaji satu ilmu itu. Beliau telah menggunakan beberapa metod perkembangan, di mana metod pertamanya adalah penterjemahan, iaitu beliau menterjemah karya-karya Yunani dan karya-karya lama yang beliau kumpul untuk mengkajinya. Seterusnya adalah daripada ilmu ilmiah, dan yang ketiga adalah pengolahan, iaitu beliau mengolah bagaimana untuk memperkembangkan, menjadikan ilmu itu lebih berkembang, bagaimana untuk menyatukan satu ilmu itu. Dan yang keempat adalah analisis. Beliau menganalisa ke semua, bukan bidang kimia saja, beliau menganalisa ke semua kategori bidang. Jadi dapat mewujudkan satu ilmu yang baru, yang lebih maju dan boleh diguna pakai sehingga kini. Dan yang seterusnya adalah klasifikasi ilmu, dan yang terakhir adalah beliau melakukan eksperimen. Beliau bukan sahaja menganalisa dan mengolah, menterjemah semua tu, tetapi untuk menjadikan satu ilmu itu betul-betul wujud, betul-betul yakin dengan apa yang beliau kaji, beliau melakukan eksperimen pada akhirnya. Isi ketiga adalah idea dan kesaja serta sumbangannya, iaitu merupakan sambungan penerangan kepada isi yang kedua tadi. Baiklah. Isi yang keenam adalah kembangkan kaedah kimia, asas dan tindak balasnya. Di mana setelah kajian yang beliau lakukan, beliau telah jumpa cara pembuatan baja serta baju anti air. Beliau juga merupakan orang pertama yang menemui asid sulfurik, sehingga beliau telah membuat pengkelasan bahan-bahan, iaitu telah dikelaskan kepada beberapa kelas, iaitu asid sitrik, asid asetik, asid tartarik, arsenik, sulfur serta merkuri.
Beliau juga telah membuat penyusunan rajah dan jadual berkaitan dengan perubahan serta tindak balas dalam kimia. Dan seterusnya beliau telah memperkenalkan alkohol. Perkenalan alkohol telah memberi kemudahan kepada kerajaan-kerajaan sehingga mereka boleh membuat sebagai letupan, bahan letupan dan juga sebagai bahan minuman melalui alkohol itu. Dan seterusnya beliau telah menghasilkan beberapa jenis mineral anorganik iaitu yang dikenali sebagai aqua regia serta bahan utama untuk letupan, di mana setelah mengatakan tadi yang menggunakan alkohol itu sendiri. Dua-dua bahan ini telah memberi kesenangan kepada kerajaan-kerajaan yang wujud pada zaman beliau, sehingga telah menggunakan apa yang telah dicipta oleh beliau itu sendiri. Dan yang seterusnya adalah beliau membuat karya ensiklopedia. Karya ensiklopedia beliau atau dikenali sebagai Jabrian Corpus telah menjadi rujukan kepada ilmuwan luar sejak abad ke-14 Masihi lagi. Pada asalnya karya ensiklopedia ini iaitu Jabrian Corpus ini adalah karya yang telah digabungkan dengan beberapa kitab tertentu dan menjadikan satu karya yang agung yang di bawah nama Jabir Al-Hayyan, dan telah menjadi kajian kepada semua ilmuwan-ilmuwan ilmuwan kimia yang hendak mengkaji tentang kimia ini. Dan beliau juga telah membuat kitab-kitab, telah membuat risalah dan artikel serta menterjemahnya. Okey, baiklah. Pada awalnya beliau telah menterjemah karya-karya Yunani, karya-karya lama ataupun karya daripada Arab yang lama untuk beliau kaji ilmu kimia ini, kerana pada awalnya ilmu kimia ini dianggap sebagai ilmu yang bercanggah, ilmu seperti ilmu sihir. Jadi beliau mengambil inisiatif ini pada zaman perkembangan Islam. Beliau mengambil inisiatif ini untuk mengkaji ilmu ini dan mengembangkannya. Dan iaitu di mana beliau mampu daripada kajian ini beliau mampu mengarang 300 buku falsafah, 1,300 buah buku tentang alat mekanikal serta ratusan buku tentang alkimia. Alkimia itu dalam bahasa Arab atau kita kenali sebagai kimia. Dan sebagai contoh kitab-kitab yang telah beliau karang iaitu kitab Asyam Al-Kamil, kitab Al-Kimia. Kitab Al-Kimia adalah antara kitab yang popular bersama kitab As-Sabi'in. Seterusnya kitab Ar-Rahmah dan juga Al-Zilaq Al-Syarqi serta Al-Tajmi. Karya beliau telah digunakan oleh pelbagai ilmuwan untuk mengkaji, sehingga banyak karya, hampir kesemua karya beliau telah diterjemahkan kepada bahasa-bahasa lain, terutamanya kepada bahasa Inggeris serta bahasa Latin. Dan seterusnya hampir 3,000 risalah dan artikel yang telah dikreditkan kepada beliau, yang dikreditkan ke atas nama beliau. Baiklah, isi yang keempat merupakan kontroversi dan pandangan, iaitu ini merupakan beberapa kontroversi dan pandangan orang terhadap Jabir Al-Hayyan semasa zaman kehidupan beliau. Okey, baiklah. Seterusnya adalah kontroversi. Beliau mempunyai beberapa kontroversi. Di antaranya, yang pertama adalah beliau dianggap sebagai mitos ataupun sebagai tokoh legenda. Kerana beliau menjadi keraguan dalam sejarah. Kerana kerana selepas kematian beliau, baru wujudnya Jabrian Corpus, yang mana orang mengatakan bahawa itu merupakan karya Jabir Al-Hayyan, tetapi mustahil wujud selepas kematian beliau. Ada juga yang mengatakan bahawa Jabrian Corpus itu terlalu banyak penulisannya, karangannya, karya yang terlalu banyak, sehingga orang mengatakan mustahil untuk Jabir Al-Hayyan mengarang kesemua karya itu sendiri. Sebab itu beliau dianggap sebagai mitos. Seterusnya beliau juga dianggap sebagai mitos kerana telah wujud Jabir palsu. Jabir palsu yang wujud pada abad ke-12 Masihi, itu yang daripada dunia Latin. Jadi orang merasakan
Jabir Al-Hayyan ini adalah mitos kerana tempoh masa kehidupannya dengan Jabir palsu itu berbeza. Okay, seterusnya adalah kontroversi beliau adalah beliau mendapat perintah berkurung seumur hidup. Ketika ini adalah ketika zaman kontroversi antara keluarga Barmaki serta khalifah pada zaman itu. Disebabkan Jabir Al-Hayyan sangat akrab dengan keluarga Barmaki sejak beliau di usia muda, dan keluarga Barmaki juga merupakan guru beliau. Jadi beliau, walaupun beliau tidak terlibat dengan kontroversi itu, tapi beliau juga telah mendapat perintah berkurung kerana beliau dianggap sebagai keluarga, ahli keluarga untuk keluarga Barmaki. Jadi beliau mendapat perintah berkurung seumur hidup, perintah berkurung seumur hidup sehinggalah ke hari terakhir kematian beliau. Okay, yang ketiga dan yang terakhir adalah beliau pernah disakiti dan beliau juga pernah hampir mati. Kerana pada ketika ini beliau sangat aktif dalam mengembangkan ilmu kimia beliau, dalam mengkaji ilmu kimia beliau. Dan pada masa ini juga terdapat beberapa orang jahat. Biasalah ada orang jahat yang iri hati dan mereka ingin merampas hasil kajian ilmu kimia beliau. Okey, baiklah, yang seterusnya adalah pandangan orang terhadap Jabir Al-Hayyan. Ini adalah pandangan beberapa orang tokoh yang terkenal yang telah memberi pandangan terhadap Jabir Al-Hayyan yang merupakan bapa kimia bagi zaman dahulu sehingga kini. Dan beliau telah digelar sebagai ilmuwan yang agung dan berpengaruh, di mana ini telah dinyatakan oleh Erich John Holmyet dan Max Meyerhoff. Telah mengatakan bahawa beliau adalah ilmuwan yang agung dan berpengaruh serta terunggul. George Sutton juga menyatakan kenyataan yang sama, serta Francis Bacon telah menyatakan bahawa beliau merupakan orang yang pertama yang menyebarkan kimia. Beliau sangat berpengaruh sehingga boleh menyebarkan kimia, merupakan orang pertama menyebarkan kimia. Kerana pada sebelumnya kimia dianggap sebagai ilmu sihir. Jadi setelah kajian beliau lakukan, beliau tersangatlah berpengaruh sehingga orang boleh menerima ilmu-ilmu yang beliau kaji itu. Okay, seterusnya adalah Maslama Al-Majriti. Maslama Al-Majriti telah mengatakan bahawa beliau merupakan saintis yang hebat dalam bidang sains kerana pengasasan ilmu keseimbangan sains. Sebelum ini tiada lagi ilmuwan yang mengasaskan keseimbangan sains, di mana Jabir Al-Hayyan merupakan orang pertama yang mengasaskan keseimbangan dalam sains ini, iaitu seperti sains yang wujudnya penimbang al-mizan itu merupakan satu keseimbangan dalam sains, serta eksperimen-eksperimen yang beliau lakukan yang menyeimbangkan antara komponen-komponen baru sehingga boleh mencipta satu komponen yang baru. Okay, seterusnya adalah Berthelot. Berthelot juga mengatakan bahawa Jabir Al-Hayyan mempunyai kepakaran kimia yang sangat hebat. Beliau mengumpamakan Jabir Al-Hayyan itu seperti Aristotle yang mempunyai kepakaran dalam etymologi. So itulah apa yang Berthelot pendapat Berthelot terhadap Jabir Al-Hayyan, yang beliau telah menyatakan yang Jabir Al-Hayyan ini setaraf dengan Aristotle dalam bidang ilmu masing-masing. Okay, jadi seterusnya adalah Otto Meyerhoff. Otto Meyerhoff juga menyatakan bahawa Jabir Al-Hayyan telah membuat satu ajakan revolusi sehingga menyebabkan perkembangan kimia di Eropah. Pada awalnya Yunani tidak menerima ilmu kimia yang dianggap sebagai sihir, dan seterusnya setelah zaman Yunani iaitu zaman perkembangan Islam. Tetapi sebelum pada bermulanya perkembangan Islam itu adalah di mana zaman kegelapan di Eropah. Pada zaman itu ilmu sangat mementingkan untuk ilmu dan agama sangat pentingkan untuk kenyataan yang dikeluarkan oleh para ilmuwan tentang ilmu baru perlulah berlandaskan dengan agama pada masa itu. Jadi sebabkan itulah mereka tidak menerima ilmu kimia. Tetapi setelah
kajian yang dibawa oleh Jabir Al-Hayyan ini, ilmu itu telah dikaji dengan lebih mendalam oleh orang-orang Eropah setelah pada zaman Renaissance. Okey, baiklah, itu sahaja assignment, isi-isi pada assignment Jabir Al-Hayyan. Dan seterusnya adalah isi kandungan tentang artikel review yang bertajuk Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Ia juga mempunyai 4 isi di mana awalnya adalah pengenalan serta ringkasan, iaitu pengenalan ini adalah merupakan biodata ringkas penulis serta sinopsis artikel. Dan seterusnya adalah isu artikel, isu-isu yang dikemukakan oleh artikel dan isu-isu menarik bagi pandangan pengkaji, iaitu saya. Dan yang seterusnya adalah kritikan artikel serta impaknya, di mana pengkaji telah mengkritik artikel ini serta apakah impak artikel ini terhadap pengkaji serta terhadap masyarakat. Dan yang akhir sekali adalah maklumat baru yang pengkaji perolehi. Isi pertama bagi artikel review adalah pengenalan dan ringkasan, iaitu biodata ringkas penulis dan sinopsis artikel. Baiklah, biodata ringkas penulis. Penulis yang diberi nama sebagai Abdul Karim telah lahir di Jepara, Indonesia pada tahun 1976, iaitu 28 Januari 1976. Dan beliau telah membuat beberapa karya yang ditulis sebagai artikel, iaitu sebanyak 21 buah artikel. Serta beliau merupakan seorang guru di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kudus atau IAIN Kudus. Dan beliau mendapat pendidikan daripada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan ringkasan kepada artikel ini, artikel yang beliau tulis adalah merupakan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel ini mempunyai ringkasan di mana awalnya adalah penerangan tentang term sejarah, iaitu maksud-maksud sejarah, sejarah awalnya tentang term sejarah dan bagaimana ilmu ini bermula, penerangan tentang permulaan ilmu itu sama ada daripada Nabi Adam ataupun daripada sikap manusia itu sendiri. Dan yang seterusnya adalah beliau telah mengemukakan 2 pendapat, iaitu pendapat pertama yang mengatakan bahawa terdapat 3 tahap perkembangan ilmu pengetahuan daripada George J. Morley, yang merupakan animisme, ilmu empiris serta ilmu teoritis. Dan mempunyai beberapa subtajuk yang merupakan 4 period sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, iaitu subtajuk pertama yang merupakan period Yunani kuno, yang kedua adalah period Islam, yang ketiga adalah zaman Renaissance dan moden, dan seterusnya adalah period contemporary. So jadi ringkasan artikel ini di mana 4 subtajuk ini telah menerangkan bahawa bermulanya zaman Yunani kuno. Pada zaman itu dikenali sebagai zaman perlengkapan ilmu, kerana ilmu pada mulanya ilmu telah wujud sebelum zaman Yunani itu lagi, tetapi tidak lengkap selengkapnya. Dan orang-orang Yunani lah yang telah melengkapkan ilmu sehingga telah wujudnya beberapa orang tokoh seperti Aristotle, seperti Socrates dan sebagainya. Dan seterusnya adalah period Islam. Period Islam ini di mana period yang wujudnya tokoh seperti yang telah kajian assignment pertamanya tadi, iaitu Jabir Al-Hayyan. Pada period Islam inilah berlakunya pada bermulanya period Islam inilah berlakunya zaman kejatuhan Eropah, iaitu zaman kegelapan, dikenali sebagai zaman kegelapan selepas zaman Yunani kuno, kerana orang-orang gereja lebih tekankan agama apabila dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi pada zaman ini juga period Islam, orang-orang Islam mereka telah terpengaruh dengan ayat dan hadis, iaitu ayat Al-Quran di mana menyatakan tentang menuntut ilmu yang boleh dibuktikan daripada surah Al-Alaq yang menyatakan bahawa bacalah, iaitu menuntut ilmu. Dan
Daripada sinilah orang Islam mula mengkaji ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam. Tetapi sebelum bermulanya zaman period Islam ini, telah adanya period Islam klasik. Period Islam klasik itu bermula ketika zaman zaman Yunani kuno lagi, tetapi Yunani kuno lebih berpengaruh dalam perkembangan ilmunya itu. Dan orang-orang Islam pada zaman period Islam ini ilmuannya telah menterjemah karya-karya Yunani untuk mereka kaji dengan lebih mendalam lagi. Dan seterusnya adalah zaman Renaissance dan moden. Zaman Renaissance dan moden telah wujud ketika selepas kejatuhan Islam. Pada ketika ini Islam yang menetap di Spanyol telah diusir secara kejamnya oleh orang-orang Eropah, dan mereka juga telah merampas beberapa karya ilmu orang-orang ilmu Islam itu sendiri. Dan daripada sinilah bermulanya zaman Renaissance bagi orang Eropah, dan mereka telah keluar daripada zaman kegelapan mereka, dan mereka juga telah menerima ilmu-ilmu itu sendiri. Mereka juga telah mula mengkaji ilmu-ilmu itu sendiri. Dan yang terakhir adalah period contemporary. Period contemporary adalah sehingga kini, pada abad ke-20 sehingga kini. Period contemporary ini adalah penggunaan teknologi moden dalam mengkaji satu ilmu itu. Sebagaimana dulu hanya menggunakan eksperimen, tapi pada masa ini telah adanya mesin-mesin canggih dalam kajian ilmu itu sendiri. Okey, baiklah, yang seterusnya adalah isu artikel. Ini merupakan isu yang dikemukakan oleh penulis itu sendiri dan juga isu yang menarik bagi pandangan pengkaji. Yang seterusnya adalah isu yang dibawa oleh penulis, iaitu isu yang pertama merupakan sejarah yang mempersoalkan tentang zaman perkembangan ilmu, iaitu di mana penulis telah menyatakan maksud dan konsep sejarah itu sendiri daripada segi agama serta teori, di mana dalam konsep agama pendidikan ini bermula sejak lahirnya manusia pertama di bumi, iaitu Nabi Adam itu sendiri. Kerana ilmu pengetahuan ini wujud atas dasar perasaan ingin tahu dalam individu itu sendiri. Manakala itu daripada konsep agama. Jadi manakala daripada konsep teori pula, ilmu ini bermulanya dengan peradaban Yunani, yang mana merupakan Yunani adalah faktor-faktor yang penyebab kepada perkembangan ilmu itu sendiri. Kerana mitologi bangsa Yunani dan kesudahannya serta pengaruhnya yang telah tersebar sehingga ke timur kuno pada ketika itu. Isu yang dinyatakan oleh penulis ini telah disokong oleh pengkaji sendiri, di mana yang beliau mengatakan bahawa ilmu itu wujud ketika melalui berkonsepkan agama itu sendiri wujud ketika zaman Nabi Adam, kerana Allah SWT telah mengajar Nabi Adam perkara-perkara yang terdapat di dunia melalui surah Al-Baqarah itu sendiri, iaitu pada ayat 31 yang menyatakan bahawa dan dia telah mengajarkan Adam segala nama, benda-benda dan kegunaannya, kemudian dipamerkannya kepada para malaikat, lalu dia berfirman, terangkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu golongan yang benar. Daripada sinilah telah menyatakan bahawa Allah telah memerintahkan Nabi Adam untuk menuntut ilmu daripada ayat ini. Dan seterusnya adalah isu kedua yang dibawa oleh penulis adalah 3 tahap perkembangan ilmu pengetahuan. 3 tahap perkembangan ilmu pengetahuan iaitu yang dinyatakan oleh George J. Morley. Antaranya adalah animisme, ilmu empiris serta ilmu teoritis. Animisme secara ringkasnya adalah kepercayaan terhadap roh dan makhluk halus, yang mana secara istilahnya ia bawa kepada satu fenomena yang aneh, yang wujud dalam kehidupan individu dan dianggap sebagai satu perbuatan yang dilakukan oleh hantu, oleh makhluk halus serta roh ataupun dewa dan dewi itu sendiri.
dan pemikiran juga dia dikaitkan dengan sebagai unsur mitos pada ketika ini. Contohnya apabila berlakunya gempa bumi bagi animisme, apabila berlakunya gempa bumi, orang Yunani pada zaman itu menganggap ia bukanlah fenomena alam, tetapi menganggap sebagai satu fenomena aneh yang dilakukan oleh dewa-dewi itu sendiri. Itu merupakan animisme. Yang kedua adalah ilmu empiris. Ilmu empiris atau dikenali sebagai ilmu praktis. Ilmu praktis ini adalah fasa yang seterusnya selepas animisme, di mana manusia pada ketika ini lebih cenderung untuk berfikir ke arah pemerhatian ataupun kita kenali sebagai observation, dan pengalaman, dan daripada pengalaman ujian mereka itu sendirilah perkara ilmu itu menandakan satu permulaan baru dalam satu kejadian alam itu, di mana sebagai contoh apabila berlakunya hujan, air hujan terkondensasi, pada awalnya mereka akan menganggap itu merupakan dewa-dewi yang menurunkan hujan. Tetapi apabila mereka lebih cenderung kepada berfikir, lebih cenderung kepada pengujian, jadi daripada inilah mereka berfikir, jadi air hujan itu bukanlah daripada dewa dan dewi, jadi ia wujud kerana proses penyejatan uap air di muka bumi, berlakunya kondensasi sehingga menurunkan hujan. Itulah fasa kedua yang menunjukkan tahap ilmu itu sendiri, di mana ini adalah satu kajian dan pemerhatian daripada mereka itu sendiri. Dan seterusnya adalah fasa yang ketiga. Yang ketiga adalah ilmu teoritis atau kita kenali sebagai ilmu teori. Ilmu teori itu bermaksud satu perkembangan ilmu yang terakhir dan sempurna. Apabila mereka telah membuat fasa kedua, iaitu tahap empiris itu, iaitu dalam mengkaji, memerhati itu sendiri, dan mereka akan menerangkan secara teori bagaimana benda itu berlaku. Apabila mereka telah berfikir dan membuat kajian itu sendiri, mereka akan terangkan secara teori dan bukukannya supaya orang lain akan boleh belajar tentang perkara itu dan mengetahui satu ilmu yang baru itu sendiri. Yang seterusnya adalah isu yang ketiga yang dibawa oleh penulis, merupakan 4 period perkembangan sejarah ilmu pengetahuan, di mana period yang pertama merupakan zaman Yunani kuno, yang kedua adalah period Islam, yang ketiga zaman Renaissance dan moden, dan keempat adalah period contemporary. Saya telah menerangkan secara ringkas tentang 4 period ini ketika di isi yang pertama, tetapi period ini secara ringkasnya adalah zaman-zaman yang merupakan perkembangan ilmu. Kalau jika mengikut secara teori, jika mengikut konsep sejarah secara teori, kerana bermulanya pada zaman Yunani kuno yang merupakan peneraju satu ilmu itu, sehingga ia berkembang sehingga kini, dan berakhirlah pada zaman contemporary, iaitu pada masa ini yang menggunakan alat-alat canggih. Seterusnya adalah isu menarik bagi pandangan pengkaji. Pada pandangan pengkaji, iaitu saya sendiri, isu menarik yang telah dinyatakan oleh Abdul Karim itu sendiri adalah 4 period sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, di mana period ini juga telah saya nyatakan sebentar tadi, iaitu period Yunani kuno, period Islam, period Renaissance dan moden, serta period contemporary. Okey, baiklah, pada period Yunani kuno, penulis telah ibaratkan zaman ini sebagai zaman pembukaan pintu ilmu, satu zaman peneraju pada ilmu bagi period Yunani kuno. Dan hal ini kerana zaman ini kita kira sebagai satu zaman penyempurnaan dan pelengkap bagi ilmu-ilmu yang sedia ada oleh pengkaji berbangsa Yunani pada ketika itu. Dan pada zaman ini juga telah banyak tokoh yang lahir. Seperti Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristotle dan ramai lagi. Dan kebanyakan tokoh-tokoh Yunani ini sangat mahir dalam bidang falsafah.
malah karya mereka juga telah menjadi rujukan sehingga kini telah diterjemah oleh ilmu-ilmuwan daripada semasa ke semasa. Dan dari samping itu juga kepesatan ilmu dalam semasa zaman Yunani ini, dia telah memberi impak positif pada pengkaji Islam. Pengkaji Islam untuk mengkajinya dengan lebih mendalam setelah bermulanya zaman pertengahan. Zaman pertengahan bermula setelah zaman Yunani kuno, di mana zaman pertengahan bermula pada 6 Masihi sehingga ke abad 14 Masihi. Agak lama zaman pertengahan tersebut, di mana zaman pertengahan ini adalah zaman kegelapan pada bangsa Eropah atau juga dikenali sebagai The Dark Age. Dan walaupun ilmuwan pada masa ini mengkaji bagi melangsungkan perkembangan ilmu, tetapi mereka juga perlu menyokong keilmuan yang berdasarkan agama. Maksudnya ilmuwan pada zaman pertengahan ini, mereka mengkaji ilmu dan mereka akan jumpa satu baru, tetapi semuanya perlu berlandaskan agama itu sendiri. Dan permulaan zaman Islam adalah ketika Islam klasik yang mempengaruhi ilmuwan Islam, kerana benda-benda yang mereka kembangkan ini adalah benda-benda yang mereka pelajari lah kerana berlandaskan akal itu sendiri. Sebab itulah mereka mengkaji ilmu-ilmu ini kerana telah nyatakan di dalam Al-Quran tentang menuntut ilmu. Dan menurut Joseph Schumpeter, zaman kesultanan Arab adalah zaman kegemilangan umat Islam itu sendiri. Jadi bagi peradaban dunia Islam pada masa itu, mereka telah melakukan banyak penterjemahan dalam karya-karya Yunani serta pelbagai ilmu baru. Dan ramai juga tokoh Islam telah lahir pada zaman ini, iaitu Al-Razi, Al-Khwarizmi, Ibn Rushd, Jabir Hayyan serta Al-Farabi. Dan Ibn Rushd atau juga dikenali sebagai Averroes itu dikenali oleh orang Eropah pada zaman Renaissance dan moden. Beliau merupakan pengaruh besar terhadap orang Eropah itu sendiri, kerana daripada karya beliau itulah yang telah wujudnya zaman Renaissance. Kerana setelah bangsa Eropah meneliti karya beliau dan menterjemah karya beliau itu, karya beliau ini telah memberi ilham kepada mereka untuk bangkit daripada zaman kegelapan itu sendiri. Maka daripada inilah bermulanya zaman Renaissance. Zaman Renaissance adalah apabila zaman kebangkitan Eropah, maka ia telah menjadi zaman kejatuhan kepada umat Islam. Kerana pada zaman ini umat Islam telah dihalau daripada Sepanyol dengan kejam. Dan penulis juga menyatakan bahawa ilmu yang telah dikaji oleh umat Islam tu telah dijadikan rujukan dan diterjemah serta dibukukan oleh orang Eropah itu sendiri. Pada ketika ini, Joseph Schumpeter mengatakan bahawa pemikiran ekonomi orang Islam pada zaman kegemilangan Islam itu telah dicuri idenya oleh ekonomis barat. Jadi pada inilah kemajuan ilmu telah mula di Eropah itu kembali setelah kejatuhannya pada zaman kegemilangan Yunani kuno. Dan mereka juga mengasingkan antara ilmu dan agama itu sendiri. Dan seterusnya adalah period contemporary yang bermula pada abad ke-20 sehingga kini adalah zaman kita ini sendiri. Dan pada abad ke-20 sehingga kini telah berlakunya kemajuan dalam teknologi canggih, semakin banyak penggunaan teknologi. Tak kira lah daripada apa pun untuk kita kembangkan daya pemikiran. Pelbagai ilmu kita boleh dapat secara mudah daripada teknologi itu sendiri. Jadi sebagai contoh, perkembangan dalam ilmu perubatan, berbagai alat-alatan teknologi canggih yang telah digunakan dalam bidang perubatan itu sendiri, sains, fizik dan kimia serta teknologi komunikasi informasi itu yang wujudnya media dan teknologi canggih
yang semakin meluas pada masa ini. Isi yang seterusnya adalah kritikan artikel serta impaknya, iaitu kritikan oleh pengkaji dan impak terhadap artikel yang dikaji itu sendiri. Okey, baiklah. Yang seterusnya adalah kritikan dan impak. Terdapat 5 kritikan dan impak, iaitu yang pertama merupakan perasaan ingin tahu individu itu sendiri. Perasaan ingin tahu individu itu sendiri telah dipersetujui oleh pengkaji apabila perlu menyatakan bahawa perkembangan ilmu itu adalah daripada perasaan ingin tahu satu individu. Tetapi pengkaji juga telah mempersetujuinya kerana perasaan ingin tahu ni adalah satu karakter manusia yang telah wujud dalam diri manusia itu dan telah ditanam sifatnya. Tidak kira perkara itu adalah perkara penting atau tidak penting, mereka sentiasa ingin tahu. Dan yang kedua adalah pengertian sejarah yang dikeluarkan oleh penulis, di mana pengertian sejarah itu telah dipersetujui oleh pengkaji dan ianya juga berdasarkan kamus itu sendiri. Dan yang ketiga adalah perubahan pola pemikiran manusia kepada lebih rasional. Pada awalnya, penulis menyatakan bahawa pola pemikiran manusia yang berubah kepada lebih rasional daripada kepercayaan mitos adalah diterangkan oleh penulis kerana manusia lebih kreatif, lebih proaktif untuk jadikan alam itu sebagai satu objek, sebagai satu eksperimen dan kajian pada mereka untuk mengembangkan ilmu itu. Tetapi pada pendapat pengkaji tidak bersetuju dengan kenyataan yang dikemukakan oleh penulis, di mana pengkaji menyatakan bahawa ilmu itu lahir dari dan bangun daripada usaha individu itu sendiri, usaha untuk memahami realiti kehidupan, usaha untuk mengkaji, untuk mengeluarkan keterangan-keterangan dan menyelesaikan permasalahan kehidupan mereka itu sendiri. Bahkan impak yang terhadap pengkaji dalam mengkaji artikel ini adalah pengkaji dapat menambah pengetahuan tentang sejarah dan juga mengetahui garis masa pembentukan ilmu itu sendiri. Pada awalnya pengkaji tidak memahami pembentukan ilmu itu sendiri, serta mengenali beberapa orang tokoh-tokoh yang tidak diketahui oleh pengkaji itu sendiri. Contohnya Socrates, contohnya Plato, dan bukan mengetahui nama saja, bahkan mengetahui apa yang dikaji oleh mereka, apa yang dikembangkan oleh mereka hidup pada zaman mana, dan juga menambah ilmu tentang sejarah itu sendiri. Isi yang terakhir merupakan maklumat baru yang dapat diperoleh oleh pengkaji itu sendiri. Maklumat pertama yang pengkaji dapat peroleh adalah perkembangan ilmu itu berlaku dengan pesat semasa zaman kekuasaan Islam, iaitu perkembangan ilmu ini telah dipetik daripada Al-Quran dan Hadis, iaitu surah Al-Alaq, kerana pentingnya dalam menuntut ilmu itu sendiri. Pada zaman inilah keemasan ilmu pengetahuan pada zaman peradaban Islam setelah kejatuhan zaman Yunani kuno itu, dan ahli-ahli falsafah serta ilmu-ilmu Islam pada masa ini telah menterjemah secara besar-besaran karya-karya Yunani itu sendiri. Dan yang kedua adalah falsafah pada zaman Yunani kuno sehingga zaman kegelapan dikenali sebagai Ancilla Theologiae. Okey. Ancilla Theologiae ini adalah bermaksud pengabdi agama. Pada zaman Yunani sehingga zaman kegelapan, itu adalah merupakan zaman kegelapan Eropah, di mana berlakunya kemerosotan perkembangan ilmu dan penulisan karya-karya digunakan pada masa ini sangat merosot. Dan pada ketika itu juga, seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa ilmu itu perlu dikaitkan dengan agama itu sendiri. Pada zaman itulah berlakunya kemerosotan ilmu di Eropah. Dan perkara ini telah
disetujui oleh satu kitab, satu jurnal, di mana jurnal itu merupakan jurnal teologi dan pendidikan Kristian, iaitu telah menyatakan bahawa pada zaman itu ahli-ahli falsafah perlu tunduk dengan kehendak teologi, iaitu mereka juga perlu tunduk dengan kehendak agama. Apa yang mereka lakukan, mereka perlu turuti kehendak agama itu sendiri. Seterusnya adalah Ibn Rushd lebih terkenal dalam falsafah Kristian berbanding dengan Islam kerana karya-karya beliau telah ditafsirkan oleh pelbagai telah ditafsirkan kepada pelbagai bahasa di Eropah, dan sehingga karya beliau ini telah mempengaruhi pemikiran pendeta-pendeta Kristian pada masa itu di Eropah. Malah beliau juga telah mendapat identiti barat, iaitu Averroes, pendeta Kristian yang telah berjaya, telah terpengaruh dengan karya Ibn Rushd itu sendiri adalah Saint Thomas Aquinas, dan juga beliau mendapat gelaran sebagai pengulas agung di barat. Kerana beliau asalnya telah mengkritik beberapa perkara yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, dan disebabkan itulah karya beliau ada juga yang tidak diterima oleh orang-orang Islam pada masa itu, dan juga Imam Islam tidak menerima karya beliau pada masa itu. Juga karya beliau juga telah mempengaruhi ilmuwan barat seperti Voltaire dan juga Rousseau, di mana mereka berdua inilah telah berjaya mengubah Eropah menjadi muka baru, iaitu sebagai zaman Renaissance, di mana ini adalah zaman kebangkitan Eropah itu sendiri. Okey, baiklah, jadi itu saja daripada saya bagi pembentangan ini. Sekian, terima kasih.